Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang hadir dalam kelas cikgu pada hari ini. Sebelum cikgu meneruskan kelas kita pada hari ini, cikgu ingin bertanya kamu, adakah kamu berada dalam keadaan sihat dan sejahtera ataupun ada di antara kamu yang sakit ataupun demam? Dan maklumlah kita dalam keadaan pandemik ataupun yang telah diperbaharui terma dan perkataannya iaitu endemik, iaitu endemik COVID-19, dan cikgu bimbang akan keselamatan kamu. Jadi cikgu bertanya kepada kamu, adakah kamu dalam keadaan sihat ataupun dalam keadaan yang kurang sihat? Jadi cikgu harapkan kamu semua dalam keadaan sihat dan memudahkan aktiviti kita hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini cikgu ingin mengajar kamu satu tajuk di bawah unit ataupun aktiviti co-curriculum, iaitu unit beruniform. Unit beruniform yang di bawah seliaan cikgu adalah unit Tunas Kadet Remaja Sekolah ataupun selalu dipanggil dengan singkatan TKRS. Jadi untuk meneruskan kita punya aktiviti kita pada hari ini, cikgu akan menunjukkan kepada kamu tajuk kita pada hari ini, iaitu aktiviti ikatan ataupun simpulan. Dengar saja perkataan ikatan ataupun simpulan, mesti kamu sudah terbayang apa yang akan cikgu ketengahkan dalam aktiviti kita pada hari ini. Ya, benar. Apa yang kamu fikirkan itu sama seperti yang cikgu fikirkan, iaitu kita akan menggunakan tali ataupun apa-apa jenis yang berantai untuk digunakan sebagai ikatan ataupun simpulan. Dalam ikatan dan simpulan ini, kita akan belajar 3 benda, iaitu satu ialah nama ikatan dan simpulan tersebut, dua adalah fungsi ikatan ataupun simpulan tersebut, dan yang ketiga adalah bilakah masa dan suasana ataupun situasi yang sesuai untuk digunakan ikatan dan simpulan tersebut. Bagi meneruskan aktiviti kita pada hari ini, kita akan meneruskan dengan aktiviti menyanyikan lagu Negaraku dan lagu rasmi Tunas Kadet Remaja Sekolah. Remaja sekolah menuju satu ikatan bersaudara, bersatu menjulang keamanan negara, menjayakan ilmu iman dan amal. Marilah kita membina peribadi, membentuk insan yang kreatif ke arah kecemerlangan diri sepanjang masa yang berterusan. Bangsa bola cabaran menjadi bangsa Malaysia maju dan cemerlang, remaja berwawasan, jangan kita lupa kepada pencipta. Remaja hayati budaya, ilmu iman dan amal, kekalkan di hati dan jiwamu, wawasan kadet remaja sekolah. Bagi meneruskan aktiviti
kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca ataupun melaungkan ikrar rasmi Tunas Kadet Remaja Sekolah untuk membangkitkan semangat dan membetulkan hasrat kita dalam penubuhan Tunas Kadet Remaja Sekolah ini. Marilah kita sama-sama membaca ikrar tersebut. Bahawasanya kami, Tunas Kadet Remaja Sekolah Malaysia, berjanji dan bersetia akan menyemai semangat patriotik, tetap berdisiplin, berakhlak mulia, berilmu, beriman dan beramal. Kami juga akan memupuk semangat keusahawanan, mencintai alam sekitar, mempunyai ketahanan mental dan fizikal, bersedia berkhidmat untuk masyarakat demi agama, bangsa dan negara, serta mendukung rukun agama dan rukun negara sepanjang masa kami menjadi ahli kadet. Sebelum kita semua pergi lebih mendalam dalam aktiviti simpulan ataupun ikatan ini, jadi ada baiknya cikgu memberikan dahulu maksud ataupun definisi secara asas simpulan untuk kamu ketahui. Okey, bagi pengetahuan kamu semua secara umum, biasanya simpulan menggunakan tali yang kecil dan sederhana saiznya, dan ianya digunakan pada benda-benda yang kecil dan sederhana. Simpulan juga digunakan pada setiap tempat dan masa seperti di rumah, di hospital, dan digunakan untuk mengikat kasut, bungkusan dan juga digunakan sebagai permulaan kepada sebuah jahitan. Bagi definisi ikatan pula, ikatan digunakan untuk mengikat kayu, buluh, tiang dan papan untuk membuat jambatan, tiang bendera, menara dan sebagainya. Itu adalah definisi umum kepada satu-satu ikatan. Jadi kebiasaannya dalam kegiatan unit beruniform, berpengakap ataupun bertunas ataupun kepanduan, beberapa ikatan digunakan seperti ikatan seraya, ikatan serum, ikatan silang gunting dan ikatan bilik bala. Tapi dalam aktiviti kita pada hari ini, cikgu akan menunjukkan kepada kamu hanya beberapa ikatan supaya kamu tahu ikatan asas dalam aktiviti ikatan dan simpulan ini. Jadi marilah kita bersama-sama melakukan ikatan dan simpulan. Okey, bagi ikatan yang pertama, ikatan ni diberi nama ikatan buku sila. Ikatan buku sila ni senang saja dan cikgu pasti kamu selalu dengar dalam aktiviti co-curriculum kamu ataupun aktiviti perkhemahan. Jadi fungsi utama ikatan ini adalah untuk menyambung dua tali yang sama saiz. Seperti yang cikgu pegang, tangan kanan cikgu, talinya sama saiz dengan tali pada tangan kiri cikgu. Okey, cara untuk membuat ikatan ini adalah dengan meletakkan tali kanan ke atas kiri, turunkan ke bawah dan tarik, dan letakkan tali kiri ke atas tali pada tangan kanan kamu ni, kanan. Letak macam ni, masukkan ke bawah dan tegakkan dia. Okey. Ikatan dia akan menjadi berbentuk macam ni. Cara untuk kamu mengetahui tali yang kamu buat tu adalah betul, iaitu ikatan tu betul, kamu boleh tolak dan tarik tanpa menyebabkan tali tu tersimpul. Okey, fungsi yang kedua dalam ikatan buku sila ni adalah mengikat pembalut segitiga semasa pertolongan cemas, iaitu semasa ikatan anduh. Ia berfungsi sedemikian untuk memudahkan cara meleraikan ikatan ini. Okey, cara meleraikan ikatan ini ialah dengan narik dua tali yang pertama, tarik bagi tegak macam ni, jadi nampak macam T, huruf T, dan tarik. Okey, dia akan terlerai macam ni. So maksudnya ikatan ini adalah
berfungsi penuh untuk menyambungkan dua tali yang sama saiz macam cikgu cakap tadi dan mengikat pembalut segitiga semasa pertolongan cemas. Baiklah, untuk tali ikatan yang kedua ialah ikatan yang diberi nama ikatan bunga geti. Okey, fungsi ikatan bunga geti ini adalah menyambung dua tali tidak sama saiz dan mengikat tali ke sesuatu tanjul. Okey, ikatan bunga geti ni ia adalah untuk menyambung dua tali tidak sama saiz. Memandangkan cikgu ada dua tali yang sama saiz, cikgu tandakan dengan getah hijau dengan getah kuning. Okey, ni cikgu namakan tali satu dan ni cikgu namakan tali yang kedua. Okey, cara untuk buat ikatan bunga geti ini adalah tali yang kedua ni, yang cikgu tanda kuning ni, jadikan U shape, bentuk U. Okey, kita akan besarkan sikit. So, ambil tali yang hijau ni, tali satu, masukkan ke bawah ni dan lilit satu kali ke belakang. Okey, lilit macam ni. Lilit, tarik. Okey, lilit, tarik sini. Lepas tu masukkan balik ke bawah tali ni, tali yang pertama ni. Tali yang pertama ni. Okey. Tapi jangan sampai ke bawah. Jangan sampai ke bawah sini. Just tarik bawah ni dan betulkan. Okey. Tali dua macam ni akan jadi ketat jika gunakan ikatan bunga geti ni. Kamu boleh tengok cara ikatan dia jadi macam ni. U tadi dah diletakkan di situ dan pada belah belakang dia akan nampak macam segitiga. Ni, segitiga. Okey, maknanya yang kamu letakkan tu adalah betul ni, segitiga dan U belakang. U. Okey. Ini adalah untuk menyambungkan dua tali yang tidak sama saiz. Okey, cikgu cakap tadi, cikgu guna yang sama saiz juga, tapi cikgu tandakan. So maknanya tali hijau dengan tali kuning ni cikgu dah sambungkan menggunakan ikatan yang kedua, iaitu ikatan bunga geti. Okey, baiklah. Untuk ikatan yang ketiga adalah ikatan tindih kasih. Ikatan tindih kasih ni hanya memerlukan satu tali sahaja. Okey, satu tali cikgu gunakan ni. Cara untuk buat ikatan ini adalah sangat senang. Itu ambilkan hujung yang pertama tali ni. Ambilkan hujung yang pertama tali ni. Kemudian buat satu bulatan. Satu bulatan dekat sini. Kemudian okey, dia dah jadi macam ni. Tengok macam perwakilan dia nombor 6. Nombor 6 Nombor 6. Okey. Lepas tu ambil yang hujung satu lagi tali ni, masukkan ke bawah. Masukkan ke bawah. Daripada bawah tu. Lepas tu jumpakan balik dengan punca tali yang pertama tadi. Ni. Masukkan, jumpakan balik, lilit ke belakang dia. Lilit ke belakang. Tu masukkan balik di sini. Itu ketat dia, tolak bagi habis sini. Tolak bagi habis. Kemudian tarik. Tarik. Ni punca yang pertama. Ni tali yang hujung yang kedua. So, kamu tarik saja. Tarik, ketatkan macam ni. Okey. Untuk tali ni sudah ketat. Okey. Apa fungsi ikatan ni? Ikatan ni berfungsi untuk menjerut ataupun mengikat apa-apa benda tetapi tidak menjerut. Ikatan yang tidak menjerut seperti ikatan pada leher binatang ataupun boleh juga digunakan sebagai fungsi yang kedua, iaitu menyelamat mangsa lemas. Okey, cikgu berikan contoh. Katakan tangan cikgu, penumbuk cikgu ni sebagai leher binatang. Jika kita buat ikatan tersebut dan masukkan lubang ni sebagai pengikat pada leher binatang, dia tidak akan menjerut. Okey. Jadi tarik kuat pun dia tidak akan menjerut. Tak akan menjerut Okey, dia tak akan menjerut. Sama juga
semasa kamu ingin menyelamat mangsa lemas. Kamu letakkan bulatan ni pada badan mangsa lemas tu, tidak akan menjerut supaya kamu boleh tarik ke tebing. Okey. Ia menggunakan ikatan yang ketiga kita, iaitu ikatan tindih kasih. Okey, untuk secara dekatnya ikatan ni jadi macam ni. Sini U, dan belakang ni dia akan jadi jerutan macam ni. Okey. Itu semua adalah ikatan tindih kasih dan berfungsi sebagai mengikat apa-apa benda yang tidak menjerut seperti leher binatang dan tidak mencederakan binatang tersebut, dan menyelamat mangsa lemas semasa aktiviti air. So bolehlah menggunakan ikatan tindih kasih. Baiklah, untuk ikatan kita yang keempat ialah kita menggunakan ikatan yang diberi nama sebagai ikatan balak. Okey, sebelum cikgu memulakan cara untuk membuat ikatan ni, cikgu terangkan dulu fungsi dia. Okey, fungsi dia adalah untuk mengikat hujung tali ke tiang ataupun pokok dengan mudah, dan berfungsi juga sebagai tidak melicinkan kayu dan tidak memudahkan kayu untuk digerakkan apabila kita mengikat tali ni pada ni secara ikatan balak. Dan dia juga merupakan satu permulaan kepada ikatan serong. Maknanya bila kita membuat ikatan balak ni, ia adalah boleh menyambung satu lagi ikatan, iaitu ikatan yang diberi nama serong. So maknanya kita memulakan ikatan serong itu dengan menggunakan ikatan balak. Okey, cara untuk membuat ikatan ni macam cikgu cakap tadi, mengikat hujung tali ke tiang ataupun pokok. Okey, cikgu gunakan batang paip ni sebagai perwakilan kepada tiang ataupun pokok. Okey, cara untuk membuatnya adalah masukkan ke belakang tali ni, belakang, tarik. Okey, tali ni kamu simpulkan ke bawah tali yang hujung pertama. Okey, dia akan jadi macam ni, yang first. Okey, dia akan jadi macam ni. Ni dia akan jadi macam ni. Lepas tu, untuk ketatkan dia, kamu hanya perlu masukkan hujung tali ni, masukkan ke belakang ni. Okey, caranya masukkan satu, betulkan untuk kemaskan dia. Satu. Okey, satu lilit, dua lilit, dan 3 lilit. Kita buat untuk 3 lilit. Okey, ni adalah bila kita tengok tersimpul macam ni adalah ikatan balak. Okey, ikatan balak ni yang sama macam cikgu cakap tadi lah, untuk tidak melicinkan kayu ni ataupun tiang ataupun pokok, dan tidak memudahkan kayu tu untuk digerakkan semasa kita ikat ni. Okey, bagi batang yang sebesar ni boleh kita gunakan sebagai 3 kali belitan. Okay, ni 3 kali belitan. Okey, jadi jika kamu dalam aktiviti perkemahan ataupun aktiviti co-curriculum untuk mengikat pada kayu, kamu boleh gunakan belitan yang sesuai lah untuk mengikat pada kayu tersebut. Maknanya kalau ni batang kayu ni adalah kecil, gunakan 3 lilitan. Jadi kalau kayu yang lebih besar, gunakan lilitan yang lebih. Maknanya masukkan lagi satu lagi dan masuk, jadikan sebagai dia ketat. Okey, secara dekatnya dia akan jadi macam ni. Jadi yang kita lilit tadi ke belakang dan ikatan dia. Sebenarnya dia akan tak mudah gerak lah, tali, kayu atau tiang tadi. Jadi ni adalah diberi nama sebagai ikatan balak. Baiklah, untuk ikatan yang kelima, ikatan ni diberi nama sebagai ikatan silang tungku. Berfungsi juga untuk mengikat
3 ataupun 2 batang kayu yang bersamaan saiznya. Dan secara sinonimnya, ikatan ni adalah digunakan untuk membuat tripod semasa aktiviti perkemahan ataupun aktiviti co-curriculum kamu. Okey, mandangkan cikgu hanya ada 2 batang ni dan tali yang tak cukup panjang untuk membuat ikatan yang secara tripod. Jadi cikgu akan tunjukkan cara untuk membuat 2 ikatan pada batang ni yang menjadikan dia sebagai ikatan silang tungku. Okey, caranya adalah pertamanya kamu ambil 1 batang ni dan mulakan dengan ikatan manuk. Okey, ikatan manuk ni cikgu akan terangkan secara lebih detail dalam huraian pada ikatan manuk ni sendirilah. Okey, cara dia buatkan dulu. Nanti cikgu akan terangkan secara lebih lanjut. Okey. Masukkan ini. Okey. So, jadi ikatan manuk. Okey, ikatan manuk. Ikatan manuk. Okey, untuk proceed kepada ikatan silang tungku ni, kita akan ambil 1 lagi batang kayu ni dan lilit dia macam ni. Okey, 1 2. Okey, 1 ikatan. 1 untuk ketatkan dia, naik sekali lagi, jadikan 2 ikatan. Okey, mandangkan belah kanan ni ada 2, 1 2, sini pun kena ada 2. Okey, maknanya belit sekali lagi, belit sini sekali lagi. Okey, jadi ada 2 sini, 1 2 1 2. Okey, untuk ketatkan dia, kamu perlu masukkan sahaja tali yang kamu dah ketatkan ni ke tengah ni, ke tengah. Okey, tengah ni masuk sekali, ikut kamu punya ikatan yang kamu belitkan ni. Kalau sini 2, maknanya yang tengah ni pun kena 2. Okey, masuk sekali lagi. Okey, ni cikgu buat secara tak cukup tali ni. Okey, 2 dan habiskan ikatan ni dengan ikatan manuk. Sini. Okey. Ikatan manuk. Okey. Kita habiskan ikatan ni dengan ikatan manuk. Maknanya dia akan jadi 2 belitan sini, 1 2 dan 1 2 belitan sini, dan tengah ni pun kita dah belitkan secara 2 kali. So, maknanya dia akan ketat dan boleh didirikan macam ni. Okey, dia boleh didirikan tanpa jatuh. So, maknanya dia akan 2 lah. So, kalau ada tali yang cukup, dia akan ada 1 lagi batang ke sini dan jadikan tripod. Okey, maknanya dah kuat. Okey, ni diberi nama sebagai ikatan silang tungku. Baiklah, untuk ikatan yang seterusnya, cikgu masuk pada kategori simpulan. Simpulan yang pertama cikgu nak tunjukkan kepada kamu ialah simpulan manuk. Okey, cikgu teruskan dengan fungsi pertama simpulan manuk ni. Simpulan manuk ni berfungsi untuk mengikat tali pada tiang ataupun balak. Okey, cikgu wakilkan tiang atau balak tu dengan batang paip yang cikgu telah balutkan ni. So, dan dia juga berfungsi untuk memulakan ikatan seraya ataupun ikatan silang gunting. Okey, cara untuk buatnya sangatlah senang. Okey, yang pertama, ambilkan batang ni, letakkan secara menyilang, masukkan gini. Okey, masukkan gini, terus atas ni, jadikan X, jadikan bentuk X. Okey, bentuk X. Kamu dah nampak bentuk X sini. Ni, ni jadikan bentuk X. Ketatkan dulu, jadikan bentuk X. Ketat. Okay, bila X kamu dah ketat ni, masukkan tali yang dari bawah ni, itu tali ni, dari bawah, masukkan ke bawah ikatan X tu. Okay, masukkan ke bawah, masukkan bawah ikatan yang X, huruf X tu. Lepas tu terus tegakkan sahaja. Okey, dah siap untuk ikatan manuk. Ikatan manuk. Jadi, ni adalah ikatan yang cikgu tunjukkan dalam
ikatan yang sebelum ini, iaitu ikatan silang gunting. Dan dia sangat ketat dan boleh ditarik tanpa tercabut. Okey. Maknanya dia akan mengikat pada tiang atau balak dengan ketat dan untuk memulakan ikatan seraya dan silang gunting. Okey. Jika kamu tidak boleh mengikut dengan cara untuk mengikat sebegini, cikgu ada satu trik ataupun cara yang mudah untuk membuat ikatan manuk. Iaitu dengan cara yang pertama adalah buatkan satu loop di sebelah kanan kamu dan satu loop sebelah kiri kamu. Okey, kemudian silangkan dia. Kalau ni biasa tak silang, ni silangkan dia dan masukkan batang ni ke dalam loop yang telah kamu buat. Kemudian tegakkan sahaja tali ni. So dia akan menjadi ikatan manuk. Sama sahaja, tapi ini lebih senang dan lebih mudah untuk dibuat pada kalau kayu-kayu yang kecil untuk memudahkan masuk bahagian ni. So jadi juga ikatan manuk. So ni adalah sequel ataupun sambungan kepada ikatan yang cikgu tunjukkan sebelum ni, iaitu ikatan silang gunting yang cikgu mulakan ikatan tersebut. Jadinya ni adalah ikatan manuk. Okey, ikatan yang terakhir iaitu berbentuk simpulan juga, iaitu diberi nama sebagai simpulan belit. Okey, cara untuk membuat simpulan belit ni adalah letakkan tali yang pertama ni di atas batang kayu dan lilitkan macam ni. Tu, masukkan sini dan lilitkan ke dalam dan tarik. Dia kecil sikit dia punya loop tu, kamu pegang di sini menggunakan tangan, menggunakan ibu jari kamu, masukkan ke sini dan terus ikatkan di sini. Dia akan jadi simpulan belit. Contohnya belitan dia boleh dilihat pada bila kita dah rapatkan dia punya ikatan. Itu dia. Kamu boleh tengok kat sini, dia dibelitkan secara belitan di sini. Maknanya daripada sini kita belit dan ada sekali belitan di sini. Okey, untuk menguatkan lagi belitan yang kita buat ni, caranya adalah cikgu tanggalkan balik yang cikgu buat tadi. Kita akan tunjukkan untuk belit yang lagi kuat. Okey, caranya adalah letakkan sekali ke atas, lilitkan ke depan. Jadi gini, masukkan ke bawah. Masuk bawah ini dan kamu tarik lagi panjang lagi. Lepas tu gunakan teknik yang cikgu cakap tadi, pegang loop ni menggunakan ibu jari kamu, dan untuk kuatkan kamu belit sekali lagi ikut arah yang sama. Okey, belitan sekali lagi, jadi dia akan ada dua belitan di sini. Okey, untuk kuatkan lagi juga, belitkan sekali lagi sebagai 3 belitan dan pegang loop tadi juga menggunakan ibu jari ni loop tadi akan jadi kita pegang ni, pegang itu dan masukkan ikatan tadi macam biasa. Okey, sini balik dan ketatkan kepada kayu kamu. Okey, yang tadi cikgu tunjukkan ada satu sahaja belitan, jadi dia tak secure dan tak kuat. Okey, jadi kat sini akan ada 3 belitan yang mana menunjukkan belitan tu adalah kuat dan grip kepada batang yang kamu telah ikatkan. So maknanya untuk mengikat secara belitan yang lebih kukuh, kamu hanya perlu belitkan pada tali yang di sini sebanyak 3 ataupun 4 kali. So, maknanya jadilah satu simpulan dinamakan simpulan belit. Okey, fungsi kepada simpulan belit ni adalah untuk digunakan bagi mengikat tali pada tiang untuk mematikan ikatan ke pokok ataupun pancang. Maknanya daripada tali yang ada pada tiang, kita akan gunakan ujungnya untuk mematikan kepada pokok ataupun pancang.
Dan cara begini mudah dibuka serta tidak mudah tertanggal. Jadi dia ada dua kelebihan, iaitu mudah dibuka semula dan bila diikat dia tidak mudah tertanggal. Okey, ikatan yang ni adalah dinamakan sebagai simpulan balik. Baiklah murid-murid, untuk menutup aktiviti kita pada hari ini, kita akan membuat satu kuis yang telah cikgu sediakan pada pautan kuisis yang cikgu letakkan di tepi. Murid-murid boleh melayari laman web kuisis tersebut dan menjawab kuis secara maya mengikut tetapan yang telah cikgu buat. Dengan berakhirnya sesi menjawab kuis maya dalam pautan kuis tersebut, maka berakhirlah sesi kita pada hari ini. Cikgu berharap kamu semua dapat mempraktikkan ilmu tentang ikatan dan simpulan yang telah kita pelajari dalam sesi co-curriculum kita pada hari ini. Tidak lupa juga, cikgu harap ikatan dan simpulan ini dapat kamu gunakan dalam kecemasan semasa melakukan apa-apa aktiviti di luar bilik darjah kelak. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan terima kasih.